Salam sejahtera bersama saya Nevin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 29 November 2023. Kita ke berita utama. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya dibenarkan untuk mendapatkan kembali pasportnya secara sementara. Hakim Azura Alwi memutuskan demikian atas alasan bekas Perdana Menteri itu masih mempunyai 3 lagi pertuduhan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram. Selain itu, Azura menyatakan adalah pramatang pada peringkat ini jika membenarkan permohonan Muhyiddin untuk mengubah syarat jaminan bond dan melepaskan pasportnya tanpa syarat. Pada 16 Oktober lalu, Ahli Parlimen Pagoh itu memfailkan permohonan untuk mendapatkan semula pasportnya secara kekal dan tanpa syarat. Menurut afidavit sokongan yang difailkan, Muhyiddin memohon mendapatkan semula pasport bagi membolehkan beliau bercuti bersama keluarga di luar negara kerana ia merupakan satu kebiasaan buatnya sekeluarga untuk bercuti selama sebulan setiap tahun. Katanya percutian itu penting bagi membolehkan beliau meluangkan masa bersama keluarga. Tambahan pula tahun ini merupakan waktu yang sukar buatnya. Selain itu, Muhyiddin turut memberikan alasan hendak ke Singapura bagi menjalani pemeriksaan kesihatan di Hospital Mount Elizabeth yang didakwa mempunyai teknologi canggih bagi membolehkannya membuat pemeriksaan jantung tanpa ujian stres jantung atas treadmill atau pengisar injakan. Tambahan nilai e-dompet RM100 di bawah program e-Madani kepada semua rakyat Malaysia berumur 21 tahun dan ke atas dengan berpendapatan kurang RM100,000 setahun boleh ditebus 4 Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini akan memberi manfaat kepada 10 juta individu dan melibatkan kos RM1 bilion. Beliau berkata tempoh penebusan adalah sehingga 20 Februari tahun depan. 4 penyedia e-dompet akan terlibat dalam program itu tetapi Anwar tidak menyebut platform tersebut. Anwar membuat pengumuman itu semasa membentangkan bajet 2024 untuk bacaan kali kedua di Dewan Negara hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa kenaikan cukai serta cukai-cukai baharu yang diperkenalkan kerajaan tidak akan membebankan rakyat. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata cukai-cukai tersebut sebenarnya tidak melibatkan beberapa perkhidmatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan Belanjawan 2024 dalam pembentangan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 di Dewan Negara hari ini. Ujarnya antara cukai baharu kerajaan ialah cukai keuntungan modal bagi pelebusan saham yang tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersih dan ia akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2024 pada kadar 10%. Tambahnya kerajaan juga akan mengenakan cukai barangan bernilai tinggi pada kadar 5 hingga 10% ke atas barang nilai tinggi tertentu berdasarkan nilai ambang harga barangan dan tidak menjejaskan sektor pelancongan kerana pelancong asing boleh mendapat bayaran balik cukai melalui tax refund di lapangan terbang. 4 mangsa dalam insiden runtuhan tapak pembinaan sebuah gudang di Batu Maung Bayan lepas dikatakan telah tertimbus dalam bancuhan simen. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Pulau Pinang, Penolong Pesuruhjaya Bomba Zulfami Sutaji berkata, ini kerana faktor cuaca yang panas menyebabkan konkrit berkenan telah mengeras selain kejadian itu juga telah berlaku kira-kira 12 jam lalu. Mengulas lanjut, Zulfami berkata pada ketika ini pasukan bomba sedang berusaha mengalihkan rasuk utama seberat 33 tan di tapak perkenaan bagi membolehkan operasi mencari dan menyelamat mangsa dijalankan. Sementara itu, Majlis Bandaraya Pulau Pinang MPPP telah mengeluarkan notis henti kerja serta-merta bagi projek pembinaan gudang yang terlibat dengan kejadian runtuhan itu. Datuk Bandar MPPP Datuk IRA Rajendran berkata perintah berhenti kerja itu dikeluarkan awal pagi tadi kepada pihak pemaju dan jurutera projek berkenaan. Dalam perkembangan sama, beliau berkata kerajaan negeri Pulau Pinang memberi jaminan siasatan berhubung tragedi runtuhan rasuk di tapak pembinaan gudang logistik itu akan dijalankan secara menyeluruh bersama agensi terlibat antaranya Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta lain-lain agensi. Dalam kejadian yang dilaporkan pada pukul 9.58 malam tadi, 3 pekerja disahkan maut selepas gudang logistik yang dalam pembinaan itu runtuh, manakala 2 mangsa yang cedera parah masih menerima rawatan di Pulau Pinang.
Seramai 259,668 calon bakal menduduki ujian amali sains bagi peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada 5 hingga 7 Disember depan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu melibatkan sejumlah 91,908 orang calon mendaftar bagi mata pelajaran fizik, manakala bagi mata pelajaran kimia 93,135 orang calon, biologi 72,841 orang calon dan sains tambahan 1,784 orang calon. Pada masa sama, KPM memastikan keselamatan dan kebajikan calon serta semua petugas peperiksaan pada tahap tinggi dalam menghadapi sebarang kemungkinan bencana termasuk musim banjir sepanjang peperiksaan SPM tahun 2023 berlangsung. Dalam hal itu, KPM bersiap siaga dengan mekanisme dan langkah persediaan sewajarnya termasuk bekerjasama dengan beberapa agensi kerajaan lain yang berkaitan. Penyanyi, nasyid dan komposer Yasin Sulaiman dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Seksyen Petaling Jaya hari ini atas 3 pertuduhan kes dadah. Bagaimanapun, Hakim Faiz Dizayuddin mengarahkan penyanyi berusia 48 tahun itu ditempatkan di Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak selama tempoh mengikut perkenan Sultan Selangor. Pada 17 Oktober lalu, seorang pakar perunding psikiatri yang juga merupakan satu-satunya saksi pembelaan ketika memberi keterangan mencadangkan Muhammad Yasin menjalani rawatan secara berterusan akibat kecelaruan bipolar yang dialaminya sejak tahun 2009. Pakar perunding forensik psikiatri Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak, Dr. Ian Lloyd Anthony berkata tertuduh mengalami gejala-gejala bipolar mania untuk tempoh tertentu di antara 2009 dan tahun lalu. Sehubungan itu, pakar psikiatri berkenaan mencapai kesimpulan bahawa tertuduh tidak waras dari segi perubatan dan undang-undang kerana mengalami kecelaruan bipolar dan hyperthyroidism. Berita luar negara, seorang wanita di Amerika Syarikat menyaman sebuah rangkaian restoran selepas menemui sepotong jari manusia dalam makanannya baru-baru ini. Alison Cozy dari Connecticut menemui jari tersebut ketika menjamu selera di salah sebuah premis rangkaian restoran Chop di Mount Kisco, New York pada 7 April lalu. Menurut tuntutan mahkamah, Alison dipercayai terkunyah jari manusia selepas pengurus restoran cawangan di situ terpotong jari telunjuk kirinya semasa menggunakan pisau untuk memotong aru gula. Dia didakwa mengalami kesan sampingan termasuk gangguan kognitif, pening, loya, serangan panik, terkejut, migrain serta ketidakselesaan leher dan bau selepas kejadian itu. Jabatan Kesihatan Daerah Westchester mendedahkan premis tersebut didenda RM4,182. Pengantara Qatar memberitahu genjatan senjata Israel Hamas akan dilanjutkan selama 2 hari lagi beberapa jam sebelum jeda kemanasan yang dijadualkan berakhir semalam. Kumpulan Hamas mengesahkan perkembangan tersebut namun tiada sebarang kenyataan rasmi mengenainya dari pihak Israel. Lanjutan genjatan senjata itu dicapai selepas 11 lagi tebusan Hamas dibebaskan dari Gaza bersama pembebasan 33 tahanan Palestin yang merupakan pertukaran terakhir di bawah perjanjian sedia ada. Secara keseluruhan, seramai 50 tebusan Israel telah dibebaskan di bawah perjanjian genjatan senjata itu sebagai pertukaran untuk 150 tahanan Palestin, manakala seramai 19 tebusan lagi dibebaskan di bawah perjanjian yang berasingan termasuk warga Thailand dan 2 warga negara Rusia Israel. Hamas berkata pihaknya sedang merangka senarai tebusan tambahan untuk dibebaskan walaupun proses itu rumit kerana sesetengah mereka ditawan oleh kumpulan pejuang lain. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Segmen Halal Niaga minggu ini, Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad Takaful Malaysia secara rasminya melancarkan Pelan Perlindungan Perubatan Mampu Milik Kautim buat Rakyat Malaysia hari ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Takaful Malaysia, Nur Azman Zainal berkata, pelancaran Kautim ini menunjukkan usaha strategik pihaknya dalam mengukuhkan kedudukan dalam bidang insurans dan takaful digital. Menariknya, Kautim ditawarkan kepada individu berumur 6 hingga 69 tahun dengan tempoh perlindungan sehingga 85 tahun serendah RM38 sebulan. Your target segment is wider this time. Okay, and then you would notice that even the colour itself is orang kata apa, purple colour kan. Jadi kita ada objektif kita tersendiri untuk kita capai sebagai organisasi takaful yang tertua di Malaysia lah sebenarnya. Okay, so at the same time we want to keep up dengan market. Market is all about digital these days. So we got to ensure ourselves up there with the market. Pelanggan juga boleh memilih 3 pelan berbeza dengan pilihan rider, MediBooster mengikut keperluan perlindungan dan dilindungi serta-merta selepas melengkapkan 4 langkah pendaftaran dalam talian. Inspiration itu datang daripada market needs. Okay, kita tak dunia hari ni kita tak boleh elak. Digital is a must. I think everyone has smartphone. Everyone is all connected. Jadi this is the market. And we know that's the future as well. So whether we like it or not, we must address that. Okay, that's the reason why there was a question just now about DITO. Kan? DITO is about digital platform as well. Cuma kita sebagai orang kata apa, existing player, we are embarking already on this. Proton Holdings Berhad melancarkan Proton S70 pada harga bermula daripada RM73,800 dengan sasaran jualan lebih 3,000 unit sebulan. Sedang segmen situ diperkenalkan dengan 4 pilihan varian iaitu 1.5T Executive pada harga atas jalan tanpa insurans bermula RM73,800, 1.5T Premium RM79,800, 1.5T Flagship RM89,800 dan 1.5T Flagship X RM94,800. S70 merupakan model sedang pertama dikeluarkan Proton dengan kerjasama Geely yang sebelum ini Prinha mengeluarkan 3 model SUV iaitu X70, X50 dan X90. Model tersebut buat pertama kalinya menawarkan warna badan baharu iaitu hijau teal bayu bersama 6 pilihan warna yang lain iaitu putih snow, perak armor, kelabu space, merah passion red dan biru marine dan hitam quartz. Ketua Pegawai Eksekutif Proton Dr. Lee Chun Rong berkata model tersebut diharap mengukuhkan pasaran ekspor Proton di luar negara yang kini sudah berada di 16 pasaran. Berita sukan, Terengganu FC TFC Seri 1 sama menentang Central Coast Mariners bagi aksi kumpulan G Piala AFC sebentar tadi. TFC menahan asakan bertali arus Central Coast Mariners untuk mengikat kedudukan tanpa jaringan pada separuh masa pertama permainan. Pada perlawanan tersebut menyaksikan skuad Sang Penyu berjaya meraih 1 gol pada minit ke-53 menerusi jaringan Engku Nur Syakir, namun pada minit ke-87 pemain lawan Miguel Di Pizio berjaya menyamakan kedudukan 1-1. Walaupun ketiadaan Syarul Nizam Roshani susulan masalah otot, manakala bek kiri Alif Zakaria mengalami kecederaan buku lali dan Azam Azmi Murad yang cedera pada lutut tidak menjejas matlamat utama Sang Penyu untuk memburu sekurang-kurangnya 1 mata dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Central Coast Australia. Pada aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badau 20 September lalu, TFC mencipta kejutan apabila menang 1-0 ke atas juara Australia itu hasil gol sendiri pemain lawan Nathan Pau. Jagu angkat berat Muhammad Eri Hidayat dan gimnas Eng Joy E masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Wilayah Persekutuan pada Majlis Anugerah Sukan Wilayah Persekutuan 2021-2022 semalam. Kejayaan itu membolehkan Eri dan Joey membawa pulang hadiah berupa piala pusingan, wang tunai RM8,000 dan juga barangan sukan bernilai RM1,000 yang disampaikan oleh Menteri Belia dan Sukan Hanayo.
Aerie yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-24 mengetepikan saingan sengit daripada atlet renang Steve Q dan juga S. Prem Kumar Karate, manakala Joey mengatasi dua penerjun Nur Dabita Sabri dan juga Wendy Ng Yan Ye. Badan Wilayah Persekutuan yang juga anak kepada bekas jago angkat berat Hidayat Hamidun itu dipilih sebagai olahragawan selepas melakar kejayaan cemerlang apabila merangkul pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2021. Sementara itu, Joey 18 tahun yang mempamer aksi cemerlang sepanjang tahun lalu apabila merangkul dua pingat emas dalam disiplin bola dan reben pada Sukan Commonwealth di Birmingham dan dia turut memenangi gelaran olahragawati kebangsaan 2022. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 30 November 2023. Jangan lupa dapatkan labar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.